Dijemput yang hormat Tuan Salahuddin bin Haji Ayub. Datuk Yang Dipertua, soalan saya yang ke-6. Ya, sila Yang Mohd Menteri. Tuan Yang Dipertua, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Kubang Krian ke atas soalan yang telah dikemukakan. Tuan Yang Dipertua, kerajaan Malaysia sering memberi penekanan untuk terus-menerus menjalinkan hubungan dua hala dan kerjasama yang erat dengan negara-negara ASEAN. Kerajaan Malaysia juga sentiasa memberikan perhatian yang serius untuk memuktamadkan isu-isu tertunggak melalui beberapa pendekatan bagi mencari jalan penyelesaian yang tuntas dalam menangani permasalahan yang timbul. Untuk tujuan ini dan bagi menjalinkan hubungan dua hala yang lebih erat lagi, beberapa mekanisme meja rundingan telah diwujudkan antara Malaysia dan negara-negara jiran. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah seperti berikut. 1. Rundingan tahunan antara ketua-ketua kerajaan. Contohnya, rundingan tahunan antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan Tuan Yang Terutama Presiden Republik Indonesia, dan antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan Tuan Yang Terutama Presiden Republik Singapura. 2. Mesyuarat Suruhanjaya bersama Joint Commission Meeting atau JCM di peringkat menteri-menteri luar negeri. Dan ketiga, kekerapan pertukaran lawatan baik di peringkat menteri maupun di peringkat pegawai-pegawai kanan kerajaan. Mekanisme seperti yang disebutkan di atas adalah merupakan platform bagi Malaysia membangkitkan segala isu tertunggak demi mencari kata sepakat dalam menyelesaikan segala permasalahan yang timbul agar hubungan yang terjalin terus utuh. Kerajaan Malaysia yakin sebarang masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cara baik melalui rundingan dan mekanisme yang sedia ada demi kepentingan untuk menjaga hubungan dua hala yang baik dan kerjasama yang erat di antara Malaysia dengan negara jiran-jiran di rantau ASEAN ini. Terima kasih. Yang Hormat Kubang Krian. Datuk Yang Dipertua, soalan tambahan saya, berdasarkan jawapan Yang Berhormat Perdana Menteri tadi, saya rasa tidak kelihatan pendekatan yang saya anggap smart approach, dengan izin, pendekatan yang bijak. Saya merujuk kepada isu kehilangan blok L dan M dan isu tanah kereta api di Tanjung Pagar, Singapura. Sepatutnya, adakah kenapa kerajaan tidak mengambil pendekatan package sebagai contoh? Kita ada isu tertunggak dengan Singapura, isu harga air, isu ruang udara, isu harta Singapura di Malaysia, di Lingyu, di Sungai Pulai, isu KWSP. Dalam isu blok dan M dan isu KTM, bukan win-win, kita hilang. Sepatutnya kalau nak selesai satu isu, ada satu package yang kita tawarkan. Isu blok dan M, isu KTM, kita tidak win-win, kita hilang. Jadi saya tidak fikir ada suatu pendekatan bijak yang ditunjukkan oleh Kementerian Luar dalam aspek ini. Saya minta penjelasan supaya kenapa perkara ini berlaku. Adakah kita kurang terlatih, tidak cukup profesional dalam kita membincangkan isu-isu yang tertunggak ini, ataupun kita careless, kita cuai dalam kita membuat dokumen yang secukupnya apabila kita menyelesaikan isu-isu tertunggak. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat dari Kubang Krian. Itu bagi saya soalan 4-5 soalan dalam satu soalan. Jadi mengenai satu soalan, yaitu tentang blok L dan M, itu akan saya jawab dalam ucapan penangguhan atau winding up speech pada sebelah petang nanti. Jadi tentang isu tanah KTM di Singapura, jawapannya begini. Semasa lawatan kerja Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Singapura, yaitu pada 22 hingga 24 Mei tahun 2010, kedua-dua Perdana Menteri telah mencapai persetujuan terhadap
penyelesaian isu points of agreement. Dan kalau kita nak baca points of agreement, sebenarnya Tuan Yang Ketua, ia akan mengambil masa tidak kurang dari setengah jam, kerana ada di muka surat, ada 10 muka surat mengenai jawapan ini. Walau bagaimanapun, Perdana Menteri Singapura juga telah mengadakan lawatan ke negara kita Malaysia pada 22 hari bulan Jun tahun ini bagi menyusul cadangan penukaran tanah. Kedua-dua Perdana Menteri telah bersetuju supaya kedua-dua pihak mengkaji isu penukaran tanah ini dengan lebih lanjut. Yang amat berhormat Perdana Menteri dijangka, saya ulang, dijangka akan mengadakan lawatan kerja ke Singapura dalam masa 3 bulan lagi, yaitu selepas Hari Raya Aidilfitri, bagi memuktamadkan keputusan penukaran tanah tersebut. Tuan Yang Ketua, saya petik, yaitu menjawab sedikit tentang dakwaan bahawa kerajaan telah menjual tanah kereta api Tanah Melayu di Tanjung Pagar kepada Singapura. Dakwaan itu sebenarnya, Tuan Yang Ketua, tidak benar. Tanah-tanah kereta api Tanah Melayu di Singapura merupakan tanah-tanah milik Singapura Railway yang dipajakkan oleh kerajaan negeri-negeri Selat kepada kerajaan negeri-negeri Melayu bersekutu bagi tujuan perkhidmatan rel sahaja. You want to listen to my answer? Pada 25 hari bulan Oktober tahun 1918, kerajaan negeri-negeri Selat telah menggubal Singapore Railway Transfer Ordinance bagi memajak tanah-tanah Singapura Railway kepada kerajaan negeri-negeri Melayu bersekutu. Tanah-tanah Singapore Railway yang dipajak adalah seluas 434.26 ekar. Daripada jumlah tersebut, seluas 352.52 ekar dipegang oleh Pesuruhjaya Tanah Persekutuan, yaitu Federal Land Commissioner, untuk tempoh pajakan selama 999 tahun, manakala 81.74 ekar atau merupakan 16% adalah bagi tempoh pajakan selama-lamanya. Tanah-tanah yang dipajakan ini telah ditetapkan hanya untuk digunakan bagi tujuan perkhidmatan rel sahaja. Sekiranya tanah-tanah tersebut tidak lagi digunakan bagi tujuan perkhidmatan rel, maka tanah-tanah tersebut akan dikembalikan kepada kerajaan-kerajaan negeri Selat, kerajaan Singapura, tanpa sebarang pampasan. Oleh yang demikian, Tuan Yang Ketua, dakwaan bahawa Kebangkrian bahawa kerajaan Malaysia telah menjual tanah kereta api Tanah Melayu Berhad di Tanjung Pagar kepada Singapura adalah tidak tepat, kerana tanah-tanah tersebut sebenarnya bukan hak milik negara kita Malaysia.